Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kumpulan saya untuk PLC bagi kategori video kritik unit matematik tahun 2020. Okey, so ahli kumpulan saya terdiri daripada uh, 4 orang lah, termasuk saya. Yang pertama iaitu ketua kumpulan iaitu Encik Khairul Anam bin Sabri, diri saya sendiri iaitu Muhammad Hanafi bin Burhanuddin, uh, Cik Nur Azhani binti Samsudin, dan yang terakhir adalah Puan Nik Nur Nadia binti Mustafa. So, ini ahli kumpulan kami. Okey, seterusnya. Sasaran video kritik kami ini kami lakukan pada kelas 2M3 di 02 dengan bilangan pelajarnya 15 orang. Topik yang kita rekodkan ni adalah tajuk differentiation. Subtopiknya adalah equation of tangent, dan pensyarah yang mengajar dalam video yang direkodkan adalah Encik Muhammad Khairul Anam sendiri. Okey, so itu latar belakang lah. So video kritik kami ni, fokus kajian kami ni bertumpu kepada keberkesanan penggunaan teknologi ataupun ICT dalam menarik minat pelajar di dalam kelas lah. Itu fokus kajian kami. Bagaimana penggunaan alat teknologi memberi efek kepada minat pelajar. Okay. Untuk pengetahuan umum semua, video kritik kami terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama iaitu pendahuluan, bahagian kedua adalah isi kandungan, dan bahagian terakhir iaitu penutup itu sendirilah. Okey. Baiklah. Sekarang kita pergi ke bahagian video kritik. Kita lihat kepada video. Okey, kita dengar. Dengan application of differentiation, iaitu equation of tangent. Oh, sejauh sangat. Betul kan? Measure tak nampak. Tak boleh. Nampak? Nampak Aku tak dulu slide. Okay. Application of differentiation, equation of tangent. Tapi sebelum tu, kita revisit sikit berkenaan dengan gradient. Jadi apa kaitan gradient dengan differentiation? Ini dia. Gradient. Okay. Gradient, bahasa Inggeris ada banyak word lah. Gradient ataupun slope. Slope itu keturunan gradient juga. Okay. So, ya, sekarang kita melihat dalam fasa yang pertama iaitu fasa introduction, di mana kita lihat pensyarah ini menggunakan aplikasi Google Slide, yang mana bahan pengajaran dipaparkan di layar putih. So kita dapat lihat penggunaan Google Slide, yang mana kita buat slide pada template Google dan kita boleh gunakannya. Okey, kita lihat lagi. Basically dua dx yang kita buat selama ni, bila kita dapatkan equation dua dx tu, itu adalah equation untuk gradient. Dan bila kita ganti nilai, yang kita dapat tu adalah gradient at that point lah. Okay, contoh kat situ kan, graf ni lah. Kita find the gradient of the curve. Okey, di sini juga saya dapat melihat ada satu penambahbaikan yang boleh kita lakukan, yang mana kita lihat kedudukan para pelajar dengan layar skrin putih itu agak jauh. So berkemungkinan pelajar yang duduk di belakang sekali kurang jelas apa yang terdapat di layar putih tersebut. So mungkin kita perlu ambil kira lah ni, sebab kalau tak mungkin kita boleh besarkan saiz tulisan dan sebagainya supaya pelajar lebih jelas dan nampak lah. Okey, itu di bahagian introduction. Equation of tangent. Okay, equation of tangent. Apa kaitan equation of tangent dengan differentiation? Awak clicker sekarang speed up. Katakanlah kamu ada satu equation. Saya pakai ni lah, buat ni. Saya dalam sekejap slide. So kita ada equation, bukan equation, graph of equation. Talk. So ambillah satu point x sama dengan, katakanlah sini 2, sini 3. Okey, sekarang ni kita dah masuk kepada fasa content, yang mana pensyarah ini bukan sahaja menggunakan teknologi tetapi masih menggunakan whiteboard. So maksudnya ada pelbagai variasi lah.
Selain daripada menggunakan whiteboard, pensyarah ini menggunakan smartboard untuk memaparkan ataupun melakar graf yang berkaitan dengan pengajaran. Okey. Mana tolak dia tadi? Tolak minus 12. So ini graf ketutup. Okey. Di sini mungkin kita boleh lakukan sedikit penambahbaikan mungkin dari aspek teknikal, yang mana terdapat sedikit kesukaran saya lihat pada pensyarah ini untuk mengendalikan gadget ataupun mengendalikan smartboard ni. So benda macam ni bergantung kepada kita punya gadget. Kadang-kadang dia lagging ataupun dia hang ke dan sebagainya. So kita perlu bersedia ada plan B dan sebagainya. Kena untuk tunjukkan dia punya buku yang dapat. Okay? Tak mesti. Okey, apa yang berlaku tadi, pensyarah ini ingin memilih pelajar beliau untuk menunjukkan hasil jalan kerja ataupun jawapan mereka. So, pensyarah ini menggunakan satu aplikasi yang dinamakan sebagai Wheel of Names. So, kalau kita lihat video tadi, kita dengar terdapat macam suara yang agak meriah di situ, bising. So, pelajar sangat excited bila ada menggunakan aplikasi ini. So, dia menjadikan kelas itu lebih menarik dan lebih fun. Seterusnya, kita teruskan. Tengok kawan-kawan. Differentiate equation. Tunjuk kat situ. Tunjuk tu. Differentiate equation ni. Lepas tu apa ni? Gantikan equation yang differentiate tu dengan x yang dia bagi 5. Lepas tu dapat gradient. Gantikan 5 dalam equation. Okey. Pada bahagian ini kita dapat lihat setelah pelajar dipilih, so pelajar akan ke hadapan dan memaparkan jawapannya. So kalau mengikut metod tradisional, kita panggil pelajar ke hadapan and then pelajar tulis jawapan di whiteboard. Okey, di sini saya nampak satu kelebihan yang mana berlaku penjimatan masa. So pelajar tak perlu salin semula jawapan di whiteboard and then baru explain. And cari C dia. Lepas tu dapat equation y sama. Okay, sekarang kita buka Google Classroom. Tadi saya dah set supaya soalan tu masuk dalam buku 3 lah. Okay, satu worksheet saya letak dalam Google Classroom sebagai latihan pengukuhan. Okey, ini lagi satu part yang agak menarik perhatian kita apabila pensyarah ini ingin mengedarkan latihan ataupun bahan tutorial. Beliau menggunakan satu aplikasi yang kita panggil sebagai Google Classroom. So kita nampak lihat bagaimana pelajar dapat buka aplikasi tersebut daripada phone tadi and then terus akses kepada soalan yang diberikan oleh pensyarah. So sangat bermanfaat, menjimatkan masa, menjimatkan kertas para pelajar dan sungguh interaktif. Okey, kita teruskan lagi. Okey, so soalan 1. 2x kuasa 2, betul? So dia nak equation of tangent for y equal to 2x square at 2, 8. Kan? Koordinat x dia adalah 2, y dia adalah 8. Jadi first step kita kena buat apa? Yes, dy dx kita akan dapat. Pensyarah ini menggunakan satu lagi gadget yang kita namakan sebagai Surface dan di dalam Surface ini beliau menggunakan satu aplikasi yang dipanggil sebagai Microsoft OneNote. So kita dapat lihat pensyarah ini tidak perlu menulis di smartboard ataupun berdiri menulis di whiteboard. Sebaliknya menulis di tempatnya sahaja.
Okey, kita lihat lagi. At x equal to 2 equal to 8. Okay, gradient of tangent. Jadi, equation of tangent ni y equal to mt. Di sini kita dapat juga melihat bagaimana integrasi antara gadget dengan gadget, iaitu antara smartboard dan juga Surface, dan penggunaan aplikasi Microsoft OneNote begitu mengujakan. So dia menjadikan kelas itu lebih menarik. So pelajar pun menjadi lebih fokus. So sangat menariklah penggunaan gadget ini ya. Kita teruskan lagi. X. Okay, kita kembali. Okay, soalan seterusnya, soalan B. Y equal to 2x square plus 5x minus 1 at. Selain daripada itu, dengan menggunakan Surface ini, pensyarah ini bebas bergerak. Menjadi pensyarah lebih mudah bergerak ke arah pelajar. So lebih dekat ke pelajar, boleh duduk di sebelah pelajar dan sebagainya. So dia tidak duduk di tempat dia saja. So dengan adanya gadget ini mudah untuk kita bawa ke dalam kelas lah. Okay, kita teruskan lagi. 1, 2 sebagai x koordinat dan y dia adalah 2. So apa kita akan buat? First kali apa? Kita akan dy. Okay. So setiap satu group mesti ada satu phone dan buka quizzes, kita akan play games. Okay, mau kita ada satu nama apa tu? Nama apa tu? Princess. Mana princess? Oh yes, lupa nama dia Putri. Okay, so kita ada satu dah, satu grup Putri, satu. Okey, pada peringkat conclusion ini, pensyarah ini menggunakan satu lagi aplikasi yang dinamakan sebagai Quizzes, yang mana aplikasi ini digunakan untuk menguji kefahaman pelajar terhadap pengajaran tadi. Okey, di sini kita dapat lihat pelajar menjadi begitu bersemangat dan teruja untuk menjawab soalan yang diberikan oleh pensyarah. Dalam masa yang sama, ia dapat membentuk persaingan di antara pelajar. So, kelas menjadi lebih menarik dan fun lah. Kita dapat lihat pelajar bersemangat untuk menjawab. Okey. So kalau kita tengok accuracy 88%, maksudnya 88% kamu jawab soalan tu dengan betul. Okey, kita tengok sikit, kita tengok soalan apa yang salah, apa yang betul. Pensyarah dapat menganalisis terus apa yang soalan yang pelajar lakukan tadi, apa dia dapat analisis secara terus. So sangat mudah. So kita boleh tahu di manakah kelemahan dan juga kekuatan para pelajar. Saya akan bagi satu tiket Google Form di WhatsApp group. Settle tu. Okey, di akhir kelas pensyarah ini mengedarkan satu exit ticket, tetapi diberi dalam bentuk Google Form menggunakan aplikasi Google Form. So di sini kita dapat lihat kita dapat menjimatkan penggunaan kertas, dan analisa pun kita boleh dapat secara terus. Compared kalau kita buat manual berkertas, so kita membagi kertas and then kita kena buat analisis pula. So kat sini daripada Google Form dia terus boleh generate dia punya analisis. So it's very helpful, and then kita akan dapat tahu apakah feedback daripada pelajar dengan cepat dan pantas. Ini saya kongsikan dapatan daripada feedback yang pelajar berikan melalui exit ticket yang kami beri menggunakan Google Form. So kita dapat lihat 100% menyatakan good lah. So kita boleh lihat legend di tepi tu ada berwarna biru, merah dan berwarna kuning. So semua 100% memilih good.
Ni seterusnya feedback dalam bentuk komen lah. So kita boleh lihat today lesson is fun. I do understand more about today lesson. Thank you sir. So semuanya maklum balas yang sangat positif lah. Okay, that's all. Thank you.